Assalamualaikum dan selamat petang dan salam satu Malaysia. Sekarang saya bersama dengan Encik Hadi, seorang assistant engineer dari Fakulti Kejuruteraan. Di sini saya akan menemubual beliau berkenaan dengan keselamatan yang berlaku di bengkel Department Mechanical. Encik Hadi ya. Jadi saya nak tanya beberapa soalan lah bagi tujuan projek kami. Jadi tentang keselamatan di bengkel ya, adakah keselamatan bengkel di mechanical ini menggunakan atau mengamalkan sistem 5S? Daripada soalan tadi, keselamatan dalam bengkel di Fakulti Kejuruteraan ini tengah dalam proses untuk mengamalkan 5S. Sebelum ni kita biasanya ada sedikit saja 5S yang diserapkan di dalam keselamatan bengkel. Tadi berkenaan dengan sistem 5S ya. Jadi sekarang ni saya nak tanya tentang jenis keselamatan yang terdapat di bengkel. Okey, di Fakulti Kejuruteraan, kebiasaan di bengkel-bengkel, jenis keselamatan yang biasa diterapkan adalah seperti keselamatan am, keselamatan diri sendiri dan kekemasan dalam bengkel. Itu termasuk sekali dalam jenis keselamatan. Okey, seperti keselamatan dalam bengkel, contohnya tentang kita punya pemakaian, tentang masuk bengkel guna safety shoes, dengan jaket. Okey, kalau keselamatan diri sendiri adalah sewaktu kita untuk mengendalikan sesebuah mesin. Sebab dia agak berbeza. Contohnya kalau welding, kita menggunakan PPE equipment yang berlainan. Contoh seperti contohnya seperti welding mask, glove, welding glove. Baru saya tadi Encik Hadi menerangkan ya tentang aspek-aspek keselamatan yang berada di bengkel mechanical. Jadi setiap pekerjaan ada risiko dia sendiri, ada kemalangan yang akan berlaku. Jadi di sini saya nak tanyalah contoh-contoh kemalangan atau kesalahan yang selalu berlaku lah di dalam bengkel tersebut. Okey, biasanya tentang kesalahan dan risiko. Okey, kita start daripada kesalahan lah. Kebiasaannya pelajar di setiap lab yang kita ada di Fakulti Kejuruteraan, kita telah meletakkan tentang pemakaian keselamatan dan sesuai ketika masuk bengkel. Kebiasaannya para pelajar yang masuk ke dalam bengkel kebanyakannya menggunakan kasut biasa yang tidak sesuai untuk masuk ke dalam bengkel. Itu ada kesalahan yang biasa berlaku lah. Okey, antara risiko yang pernah berlaku, yang akan mungkin berlaku kalau tidak mematuhi segala peraturan keselamatan dalam bengkel. Risiko antaranya kemalangan disebabkan bahan-bahan seperti material macam besi yang panas ya, macam baru dipotong macam tu ya. Luka akibat tak menggunakan sarung tangan macam tu. Yang biasa berlaku. Sebelum ni ada tak kecederaan yang berat tak? Contoh dia putus jari ke, putus tangan? Okey, kalau yang tu belum lagi Ya. Kalau kena kata orang kena tempat dengan besi berat tu, itu sudah berlaku ya. Itu pernah berlaku. Sebab dia tidak mematuhi aspek keselamatan yang terdapat dalam bengkel. Kemalangan atau kesalahan yang berlaku di satu tempat itu mungkin disebabkan oleh seseorang, sikap individu tersebut. Tetapi terdapat juga ya kemalangan atau kesalahan berlaku di satu tempat itu berpandukan dengan keadaan ataupun condition di tempat bengkel itu tersebut. Jadi di sini saya nak tanya tentang mesin yang digunakan di dalam bengkel lah. Jadi adakah setiap mesin yang digunakan akan dibuat penyelenggaraan setiap hari ataupun setiap bulan? Okey, seperti kebiasaan untuk setiap mesin di dalam bengkel dalam Fakulti Kejuruteraan, mereka masing-masing mempunyai yang disebutkan preventive maintenance ataupun periodic maintenance. Yang ada penyelenggaraan berkala lah.
biasanya dibuat dalam setahun ataupun 2 tahun sekali. Dia depends dengan kualiti yang dihasilkan. Sama ada dia lagi sedikit ke dia punya measuring, sangat kredibel lah. Terdapat juga mesin yang kita gelar dia sebagai inventory mesin ataupun mesin yang kalau habis rosak dia memang tak boleh repair, tak boleh tu, tapi kita akan alert lah tentang benda tu. Memang akan membeli baru lah mesin akan tukar baru sebab takut akan menggunakan pelajar ataupun staff yang menggunakan. Ada satu pepatah pernah mengatakan bahawa menghindari itu lebih baik daripada mengobati. Jadi di sini berkaitan dengan keselamatan. Jadi adakah kempen atau taklimat umum dianjurkan khususnya dari pihak fakulti lah kepada para pelajar atau technician itu sendiri untuk menyedarkan kepentingan keselamatan dan kesihatan di bengkel tersebut? Okey, baru-baru ini memang disediakan tentang kursus ataupun taklimat tentang keselamatan. Biasanya keselamatan tersebut, kursus keselamatan tersebut biasanya kita akan memilih agensi ataupun organisasi yang bertauliah, contohnya seperti daripada NIOSH, daripada pihak DOSH, daripada pihak BOMA yang berkaitan dengan keselamatan. Even dekat bengkel, di luar bengkel semua sama. Daripada untuk para pelajar juga, kempen kesedaran tentang amalan 5S, tentang kesedaran keselamatan bengkel memang sentiasa dibuat setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan untuk menyedarkan tentang keselamatan dan bahayanya risiko yang berada di dalam bengkel. Tadi Encik Hadi telah menerangkannya sedikit tentang keselamatan yang berada di bengkel. Jadi di sini kita dapat melihat walaupun bengkel di Makmal sendiri boleh berlaku juga kemalangan, tetapi setiap kemalangan pasti akan dapat dihindarkan dengan langkah-langkah atau awareness yang disediakan oleh pihak fakulti tersebut. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Hadi kerana sanggup meluangkan sikit masa kepada kita. Sekian, terima kasih. Sekarang kita berada di lokasi kajian iaitu bengkel mekanikal di Fakulti Kejuruteraan Unimas. Okay, sekarang kita berada di dalam bengkel mekanikal. Jadi di sini kita dapat lihat aktiviti bengkel yang dilakukan oleh seorang pelajar yang bernama Benny dari kursus Chemical dan Manufacturing. Yang kita lihat amalan keselamatan yang digunakan oleh Benny ialah kasut. Terdapat satu juga kesalahan yang dilakukan oleh Encik Benny. Dia tidak menggunakan cermin mata keselamatan semasa menggunakan mesin tersebut. Jadi ini boleh mengundang kemalangan kepada beliau. Dalam workshop kejuruteraan mekanikal ni terdapat juga dipamer undang-undang safety rule supaya pengguna atau pelajar staf mampu mengikut ataupun mengingati sesama masing-masing. Di dalam bengkel ini terdapat bukti pertolongan cemas untuk sebagai first aid kepada pelajar dan staf yang cedera.
Hi, my name is Mac. On behalf of ExpertVillage.com, I'm here to continue the series on arc welding safety. We had discussed previously the welding helmet, and now we'll talk about the clothing and gloves and things like that we need to wear. You need to have a pair of good leather gauntlet-style gloves to protect your hands from electric shock and the heat of the welding arc, plus the spatter and slag and things like that. Also, you need to cover any exposed skin from the light of the arc that can cause severe sunburn to your skin. Very serious exposure to this can probably lead to skin cancer for repeated exposures over a long period of time. Also, clothing is very important. Long-sleeved shirts, long pants, preferably that can be buttoned up at the neck and are of a non-combustible material like cotton, denim, leather, etc. Try to avoid rayon, polyester, nylon clothing. If they catch fire, they can melt and fuse to your skin. Cotton tends rather to smolder than burn, so it's very acceptable. Leather is, of course, the best of all. Your trousers should go down over the tops of your boots to protect your feet from sparks and slag going into your boots, and it's certainly a good idea to wear good solid work boots, steel-toed, steel plate in the bottom of them to keep hot material off your feet, and if you drop tools or steel, you don't injure your feet. Proper safety equipment cannot be stressed enough. It's critical to protect you while you're doing welding.